Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, sempadan bidang kuasa Lembaga Kemajuan Bintulu BDA akan diperluaskan sehingga ke Tatau dan Sebau. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata ini akan memudahkan kerajaan negeri dalam meningkatkan lagi agenda pembangunan termasuk kemudahan perumahan. Kawasan BDA. Kalau BDA bagi dekat Bintulu aja. Si masuk Tatau dan Sebau. Jadi kita nak membesarkan boundary BDA, kita termasuklah Sebau dan juga Tatau under BDA jurisdiction. In other words, we can plan Bintulu right up to the border that is Sebau and Tatau. That will give space for us to design our housing facility. Beliau berkata demikian semasa Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2024 bersama Parti Demokratik Progresif PDP di Dewan Suara Bintulu pada Ahad. Hadir sama dalam majlis berkenaan ialah Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai Nan Laut Datuk Henry Harry Jinep, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil, Ahli Parlimen Baram Datuk Anyik Ngau, Ahli Dewan Undang Negeri Adun Tanjung Batu Joni Pang Leong Ming serta yang lain. Selain itu, Premier Sarawak menjelaskan beberapa projek kini sedang dirancang dan dikaji untuk Bintulu. Jelasnya ianya termasuk pendalaman Kuala Kemenang. Sebenarnya sekarang kita buat kajian di mana kita akan membina wave breaker. Dan kalau kita bina wave breaker, kita terpaksa dredging di Kuala Kemenang. Jadi tuan-tuan sabarlah. Sini sudah masuk dalam rancangan. Hanya kita mencari dana daripada negeri sendirilah. Kalau Tiong dapat minta KL, lebih baik lagi. Sementara itu, Premier Sarawak menambah pengambil alihan pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan akan memacu serta merancakkan lagi industri perkapalan di Sarawak. Ujarnya langkah tersebut secara langsung akan membolehkan pelabuhan Bintulu diurus sebagai pelabuhan negeri sekaligus memacu ia sebagai hub pengangkutan di rantau Asia. Menurut beliau, negeri ini juga mempunyai sumber metanol yang kini digunakan industri perkapalan dan memberi manfaat besar kepada negeri ini. Ini akan membolehkan kita merancangkan pembangunan yang ada hubung kait dengan the new era. Sebab kapal sekarang tidak menggunakan minyak. Mereka menggunakan metanol. Kita ada metanol. Jadi disebabkan oleh bahan tenaga kita yang ada, maka bunkering facility will come to Sarawak, particularly Bintulu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Tiong berkata kementerian beliau akan berbincang dengan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dalam usaha membangunkan beberapa tempat di negeri ini, termasuk di Selangau sebagai destinasi pelancongan baharu di negeri ini. There is a few places is very good, can open according to the grassroots, can open turn into a tourism area. Like waterfall in the Selangau there, I understand, have one. Plus Sibu have others. So maybe coming after Chinese New Year, I sit down together with YB Dato' Sri Karim. We discuss together and see what is the best. Federal and state can work together to achieve this. Selanjutnya, Sarawak merupakan negeri ketiga tertinggi yang mencatatkan kes keganasan rumah tangga selepas Selangor dan Kedah dengan merekodkan sebanyak 473 kes pada tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri berkata,
Walaupun jumlah kes ini mencatatkan penurunan sebanyak 24.2% berbanding tahun 2022, namun ia bukan satu perkara yang bagus memandangkan Sarawak masih berada di tangga ketiga masalah keganasan rumah tangga. Tanggungjawab membantras keganasan terhadap wanita bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata. Sebaliknya merupakan tanggungjawab bersama yang harus dipikul oleh semua pihak, termasuklah masyarakat setempat. Jadi oleh itu, penubuhan skuad wajah merupakan langkah positif ke arah membangunkan kolaborasi yang baik antara kerajaan dan masyarakat untuk mengatasi isu keganasan terhadap wanita. Kesedaran dan pemahaman mengenai isu ini penting untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program Semarak Skuad Wajah Negeri Sarawak 2024 di sini pada Sabtu. Beliau juga ahli Parlimen Santubong memberitahu penubuhan SW pada tahun 2021 adalah sebagai penggerak utama dalam komuniti dan sebagai first responder dalam menghadapi isu sosial di samping memberikan sumbangan penting kepada pembangunan sosial dan memperkuatkan masyarakat yang penyayang dan prihatin. Jadi skuad wajah juga bertindak sebagai sumber rujukan untuk masyarakat dalam menangani keganasan terhadap wanita dan membantu mangsa merujuk kes kepada pihak berwajib serta mendapatkan bantuan profesional. Terdahulu, Datuk Seri Nancy telah menyertai program Sembang Santai Bersusih yang bertajuk Kepimpinan dan Wanita bersama dua ahli tetap Majlis Wanita Keluarga Negara iaitu Datuk Dr. Rashidah Bolhasan dan Datin Sri Angeline Ujang dalam mengupas topik pemekasaan wanita dalam kepimpinan negara ini. Hadir sama pengurusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW Dr. Wan Nur Istisam Wan Ismail, Ketua Pengarah LPPKN Abdul Syukur Abdullah dan Pengarah Institut Sosial Malaysia ISM Dr. Faridah Awang. Berita seterusnya, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen Sarike Datuk Seri Huang Tiong Si telah berkunjung sempena Tahun Baru Cina TBC 2024 di sekitar Sarike pada Jumaat. Beliau mengucapkan terima kasih kepada setiap tuan rumah yang dilawati pada hari ini bersama pasukan Pusat Khidmat Sempena TBC 2024. Katanya sambutan perayaan TBC diraikan dengan meriah dan penuh kegembiraan di samping mengeratkan silaturahim antara keluarga yang jarang bertemu, terutama ahli keluarga mereka yang bekerja di luar tempat. Tambahnya, cuti persekolahan yang panjang untuk perayaan ini juga memberi peluang kepada masyarakat Cina pulang ke kampung bagi meluangkan masa bersama keluarga masing-masing. Selain masyarakat Cina, katanya kaum-kaum lain turut menggunakan kesempatan sempena cuti perayaan ini untuk turut sama mengunjungi rumah terbuka bagi memeriahkan sambutan itu. Jelasnya, walaupun berbeza budaya dan agama, perkara itu tidak menjadi penghalang buat masyarakat kaum lain untuk turut sama meraihkan sambutan Tahun Baru Cina kali ini. Selanjutnya, petinju profesional dari Sarawak, Lionel McDellenbong, mengesahkan slot dalam acara berprestis Kejuaraan Tinju Dunia WBC Asia. Ia susulan kejayaan beliau mencatat keputusan seri 57-57, 57-57, 57-58 dalam pertembungan featherweight 57.2 kg menentang pencabar dari Bangladesh Risatul Mahmud Sajin di Kemal Atatürk Park, Banani, Dhaka malam tadi. Turut beraksi di gelanggang lawan dalam pertembungan 6 pusingan tidak menggentarkan Lionel atau lebih dikenali sebagai Kilat Boy dengan acap kali melepaskan pukulan padu ke arah Riasatul. Bagaimanapun, sokongan padu penyokong tuan rumah memberi semangat kepada Riasatul untuk bertahan hingga ke pusingan terakhir hingga membawa kepada keputusan seri atau majority draw. Meskipun kecewa, Lionel ketika dihubungi pada Ahad tetap gembira kerana berjaya melepasi kejuaraan WBC Asia yang akan diadakan pada April ini sama ada di Singapura atau Sarawak.
Sementara itu, Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah, Datuk Rahman Lario, ketika dihubungi pada Ahad tetap berpuas hati dengan pencapaian Dia Lonel berjaya menempah slot dalam kejuaraan WBC sekalipun hanya meraih keputusan seri dari perlawanan tersebut. Untuk itu, beliau amat berterima kasih kepada Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak di bawah menterinya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS, SARKA serta penaja lain atas sokongan dan dorongan bolehkan Dia Lonel menyertai perlawanan tersebut. Harapannya agar Sabah dapat melahirkan lebih ramai petinju profesional seperti Dia Lonel sambil meletakkan sasaran Sarawak muncul juara keseluruhan pada Tamasya Sukma 2024 Ogos ini. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2024 bersama Parti Demokratik Progresif PDP di Dewan Suara Bintulu pada Ahad. #Salam Informasi Rakyat, Salam UKAS.